falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami buka kepada mereka pintu segala-galanya, yakni kemewahan dan dunia, sehingga apabila mereka bergembira dengan segala nikmat yang diberikan pada mereka, kami bertindak terhadap mereka secara mengejut, maka mereka pun akan berputus asa daripada sebarang pertolongan. Golongan liberal Islam di dunia Islam begitu kagum dengan perkembangan di dunia barat. Mereka ingin dunia Islam menjadi seperti barat. Mereka merasakan setiap pandangan dan tindakan barat mempunyai nilai ketamadunan yang tinggi. Mereka ingin menerapkan nilai-nilai barat ke dalam kehidupan umat Islam dengan harapan umat Islam akan maju. Mereka juga merasa malu dengan apa yang ada di dunia Islam yang bertentangan dengan barat, sekalipun perkara itu diperintahkan oleh Islam. Hasil daripada kelemahan dunia Islam, liberal muncul. Memang kita juga kecewa dengan dunia Islam, tapi kemunculan liberal sepatutnya, kemunculan gerakan tajdid pembaruan ini membaiki umat Islam, bukan menyerang syariat Islam. Mereka telah berlaku salah faham. Mereka telah salah faham. Mereka rasakan bahawa kelemahan dunia Islam ini adalah kelemahan dunia Islam adalah disebabkan oleh kerana Islam. Bila mereka nak bawa pemikiran barat ke dunia Islam, mereka dapati pegangan umat Islam terhadap agama menghalang sebahagian nilai-nilai barat dari diserapkan ke dalam masyarakat. Sebahagian ajaran Islam seperti halal haram, keizinan poligami, halangan mempertikaikan syariat dan seumpamanya adalah nilai-nilai mundur yang menghalang kebebasan dan hak pada pandangan barat. Demi supaya nilai-nilai barat ini diterapkan, mereka terpaksa menafsirkan semula nas-nas agama dengan tafsiran-tafsiran yang dapat menjustifikasikan pegangan dan akidah barat dalam dunia Islam. Kekaguman dengan barat membawa mereka merasai baratlah kiblat kemuliaan dan baratlah kayu ukur bagi nilai dan peradaban. Mereka hilang keyakinan terhadap Islam. Mereka ingin agar naskah agama kelihatan serasi dengan nilai-nilai dan pegangan utama masyarakat barat. Apabila perkara ini berlaku, mereka menganggap disitulah kemajuan, atau sekurang-kurangnya nilai-nilai Islam tidak mengganggu kemajuan yang ditajak oleh barat. Golongan modernisme dan liberalisme dalam Yahudi dan Kristen pernah melakukan tindakan yang sama. Sidang hadirin yang dimuliakan, mereka telah salah faham terhadap kemajuan yang dihendaki oleh Islam. Saya mengajak sekali lagi, bukan saya ambil banyak Qaradawi di sini kerana beliau banyak mengulas perkara ini dalam berbagai-bagai buku. Bukti soal Qaradawi menyebut pada muka surat 39, mengulas tentang penderian yang seperti ini, yaitu golongan yang ingin kemajuan di dunia Islam bebas daripada barat, kata Qaradawi. Namun yang ingin kita tegaskan sejak awal bahawa hadarah, ketamadunan yang Islam hendak dirikan bukan seperti tamadun-tamadun lain yang lebih mementingkan sudut kebendaan dalam kehidupan, yang lebih mementingkan sudut jasad dan nafsu pada insan, mementingkan kelazatan yang segera di dunia. Maka ia menjadikan dunia ini perkara terbesar yang diambil berat, dan sekadar itulah ilmunya. Ia tidak meletakkan bagi Allah suatu kedudukan yang disebut di dalam falsafahnya. Akhirat tidak ada ruang baginya dalam sistem pemikiran dan pendidikan. Ini bercanggah dengan hadaratul Islam. Ia menjadikan dunia, ia menyambung antara insan dengan Allah, mengikat antara bumi dan langit. Ia menjadikan dunia untuk akhirat, mencampurkan antara ruh dan kebendaan, menseimbangkan antara akal dan hati, menghimpunkan antara ilmu dan iman. Ia mengambil berat tentang ketinggian akhlak seperti mana ia mengambil berat tentang kemajuan kebendaan. Ia sebenarnya tamadun kerohanian dan kebendaan, impian dan realiti, rabbani dan insani, akhlak dan pembangunan, individu dan jamaah. Ia adalah tamadun yang seimbang dan pertengahan. Inilah tamadun Islam yang hendak kita dirikan. Bagaimana liberal ini, bila mereka nak bawa ketamadunan dalam dunia Islam, mereka cuba membuang asas ini. Mereka nak supaya tamadun ini adalah barat, tapi kita justifikasikan ia dengan nas-nas Islam. Disebabkan muka surat 40, disebabkan
perasaan kagum yang menebal dalam jiwa terhadap barat. Maka ramai pula anak-anak muslim yang menjadikan barat adalah kayu ukur untuk segalanya. Bagi mereka penilaian barat adalah paling waras, sehingga hal ini dibawa ke dalam masalah agama. Berpusu-pusu anak muslim menuju ke barat untuk menuntut ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang pengajian Islam. Jika mereka pergi menuntut ilmu-ilmu lain yang barat memiliki kemajuan dan kecanggihannya, tidak mengapa. Bahkan itu sesuatu yang patut digalakkan supaya kita mengambil manfaat dari kemajuan teknologi mereka. Hikmah boleh dikutip di mana saja dengan syarat tidak menyanggahi syariat Allah. Mempelajari Islam di barat bukan suatu kesalahan, dengan syarat sumber dan gurunya hendaklah orang yang beriman dengan Islam. Namun mempelajari Islam dari seorang yang tidak beriman dengan Islam itu sendiri adalah suatu yang ganjil. Ini kerana teras Islam dalam akidah dan ketundukan kepada Allah dan persoalan ibadah. Bagaimana mungkin seorang mendapat ijazah mengenai Islam dengan penilaian oleh orang yang tidak percayakan Islam? Bagaimana mungkin kajian mengenai akidah dibuat di bawah penilaian orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimana kajian fiqh kononnya dibuat di bawah orang yang tidak pernah salat walaupun 2 rakaat dan tidak percaya dengan itu semua? Bagaimana kajian tentang pemikiran Islam kononnya dibuat di bawah selian orang yang tidak berfikir secara Islam? Bagaimana mungkin mempelajari Al-Quran dan Sunnah bergurukan mereka yang tidak beriman dengan keduanya? Dan ramai akhirnya barat berjaya membuka institusi-institusi, dan ramailah keluar PhD, profesor dan sebagainya. Mereka semua kalau ditanya siapa syekh engkau, imam engkau, Robert ni senang dengan Robert kuat sebenarnya. Benarlah kata Ibn Sirin, inna hadzal ilm dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Oleh kerana itu perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil ilmu kamu. Kesan daripada itu setengah, saya hitam setengah tu. Sedikit ada orang kata saya tak, saya hitam setengah tu. Kesan daripada itu, setengah pelajar muslim ini benar-benar termakan racun yang diletakkan dalam pemikiran mereka, lalu memuntahkan racun tersebut di tengah masyarakat Islam. Inilah yang dilakukan oleh golongan Islam liberal di tengah masyarakat Islam hari ini. Pihak barat juga menyediakan jago-jago mereka yang kononnya membuat kajian tentang Islam. Kelompok orientalis ini menulis berbagai tulisan mengenai Islam. Bagi yang ekstrim mengagumi barat, tulisan orang putih mengenai Islam dianggap lebih berkualiti dan bernilai daripada tulisan tokoh-tokoh muslim sendiri. Golongan orientalis ini juga mempelopori pusat-pusat pengajian Islam di barat. Kebanyakan mereka Yahudi dan Kristian. Maka ramai pula kalangan muslim yang mempelajari Islam seperti yang dipahami oleh golongan orientalis. Dengan itu kita lihat seperti mana orientalis mengkritik, menghina dan mengutuk Islam. Demikian jugalah lagak kelompok Islam ala barat atau liberal ini mengutuk, menghina dan mengkritik Islam. Mereka menganggap mereka bijak kerana berfikiran secara barat. Jika barat menganggap tubuh wanita adalah aset yang berharga yang wajar dipertontonkan, maka mereka mempertikaikan hukum aurat di dunia Islam. Jika barat tidak percaya perkara logik, melainkan apa yang logik pada akal, sekalipun dalam perkara keimanan dan ghaib unseen, maka mereka pula mempertikaikan persoalan keberkatan, azab kubur dan seumpamanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sekali lagi menyebut dan bukunya Al-Marji'iyah Ulia ketika memetik huraian Al-Imam Syatibi mengenai golongan sesat pada zamannya yang membelakangkan dalil-dalil syarak, menolak hadis-hadis sahih semata-mata kerana akal dan nafsu. Setelah memetik unggapan Al-Imam Syatibi, Al-Qaradawi menyebut bagi mereka itu ada murid-muridnya pada zaman kita ini yang diiklankan perkataan-perkataan mereka. Dan kita akan tengok di dunia Islam mereka ni semua dapat tempat dalam media massa yang diiklankan perkataan-perkataan mereka. Mereka berbangga dengan dakwaan aqlaniyah, yakni menggunakan akal dan ilmiah. Mereka menolak hadis-hadis yang menceritakan perkara ghaib, sam'iyat, perkara yang hanya diketahui menerusi perkhabaran yang tidak dapat disaksikan dengan mata, yang dikhabarkan oleh Quran dan Sunnah, seperti malaikat, syaitan, hal-hal dalam kubur dan kejadian-kejadian pada hari kiamat, dan pendetilan yang sahih mengenai syurga dan neraka. Mereka mendakwa sesungguhnya ilmu tidak dapat membuktikannya. Mereka lupa bahawa sesungguhnya insan tidak mengetahui mengenai alam nyata di sekelilingnya, melainkan hanya 3%.
Adapun 97% insan jahil mengenainya. Bahkan ilmu moden membuktikan bahawa insan sekalipun menemui banyak fenomena-fenomena alam mengenai sistem falak, zarah dan benda-benda lain, namun ia jahil mengenai hakikat dirinya sendiri. Nasir Alwan menyebut musuh-musuh Islam daripada kalangan etis dan orientalis sudah menentang peraturan Islam dengan menimbulkan tomahan-tomahan palsu, keraguan-keraguan dan serangan-serangan yang hasad terhadap Islam demi menimbulkan syok orang ramai terhadap kebanyakan peraturan Islam. Bersesuaian sepanjang zaman dan kesesuaiannya sepanjang zaman dan masa, maka ada orang Islam yang menyambut pandangan-pandangan mereka serta beriman dengan akidah dan pemikiran mereka dan jatuh dalam perangkap syok dan pemahaman mereka. Ini yang berlaku dalam dunia Islam. Golongan liberal ini meniru gaya berfikir orang Barat. Isu-isu yang dibangkitkan oleh orang Barat dibangkitkan kebanyakan isu wanita. Barat banyak bangkitkan isu wanita semasa modernisme dan liberalisme.